ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a rabbal alamin. Yaqulu al-imam al-Asiruddin al-Abhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal kulliyu imma zatiyun wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyyatihi kal hayawani bin nisbati ilal insani wal farasi wa imma aradiyun wa huwa alladhi yukhalifuhu qad-dhahiki bin nisbati ilal insan. Baik. Jadi kita muhadharah terlepas kita masuknya bab kulli juz'i. Bezanya kulli ialah ma yadullu ala kasirin, juz'i ialah ma lam yadul ala kasirin. Dan kulli ialah barang menunjuk atas afra' yang banyak. Afra' yang banyak. Maka dikhanaki banyak di sini dua ke atas. Dua, paling kurang dua. Dua tu dah panggil kulli. Lawan dia juz'i. Hanya satu ya. Kamari hari ni kulli. Kita akan pecah pula kulli. Jadi sebelum nak pecah kulli zati kulli, zati dengan aradi, jadi kita geluas sikit sebab kalau tengok lagi syarah dia setuh kok. Iaitulah dok bahannya masalah di antara kulli. Kulli dua kulli apakah hubungan? Misalnya kita kata insan kulli, hayawan kulli, apakah hubungan dua tu? Dia panggil an-nisbah baina kulliyain. Tajuk dia. Kalau kita tengok lagi kitab mantik lain kot, dia panggil tajuk saya an-nisbah baina al-kulliyain, di antara dua kulli. Seperti kata Nabi dengan Rasul, apa hubungnya? Nampak? Apakah antara dua tu? Makan dengan nasi, apakah hubungnya? Dan halal dengan tayyibah, apakah hubungnya? Dia panggil nasab ataupun nisbah baina kulliyan. Maka nisbah baina kulliyan di simatik ada 4. Cuma nak gerti sini kita faham molek apa dia kulli. Kalau tidak ada kulli, kalau kita tak jelas masalah apa dah, tak leh kulli juz'i, maka sini ya payah. Dah. Jadi kita jelas dah mai dak kulli ialah ma yadul kasiri. Kita nak hak ni tak ada lagi tak an-nisbah baina kulliyain, di antara dua kulli. Adanya ya ada di antara dua kulli, berartinya hidup bahannya satu lafaz. Jadi dua lafaz lah ni. Dua lafaz. Ada dua lafaz. Pas lafaz dua-dua ni kulli dua. Juz'i tak masuk. Patut apakah hubung dua ni? Contoh kita kata insan dengan hayawan, an-nabi rasul, halal tayyibah masalan. Tadi apakah hubungnya? Ni di antara dua ni. Maka ulama mantik yang dibahas di antara nasab baina kulliyain tak keluar pada 4. Tak keluar pada 4. Kadang-kala ya semua ni kulli belaka ni. Kalau juz'i tak masuk dalam cerita, tak masuk dalam tajuk. Semua ni dia bahas ni kulliyain ni. Tanya lupa asal kulliyan. Artinya contoh yang mana dia sebut dia semua kulli belakang ni kulli, ni kulli, ni kulli, ni kulli. Kulli semua. Lepas tu kita kata apakah nisbah baina insan wa hayawan? Kalau nak enggak kita di banyak. Kita di banyak itu. Pak Joto nama dia kata hayawan natik pula payah. Orang tak sin hayawan natik mata. Nah kalimah dengan isim. Nawara ibadah dengan as-salah
ibadah dengan solat. Kita kata kita apa lagi? Hadis sahih. Hadis dhaif. Apa hubungnya? Kita nak kisah sahih ni contoh ni. Ni semua ni contoh. Tak? Jadi ulama mantik rahimahullahu taala dia bahas tentang nisbah baina kulliyani kulli semua contoh ni kulli belakang sahih dhaif ibadah solat kalimah ising halal tayyibah nabi rasul insan haiwan kulli. Patut apabila kulli ada afrad banyak bawah, jadi insan ada afrad dia, haiwan ada afrad dia, nabi ada afrad, rasul ada afrad, halal ada afrad, tayyibah ada afrad. Begitu kalimah afrad, isim ada afrad, ibadah afrad banyak, solat afrad banyak, sahih banyak afrad. Begitu juga dhaif banyak juga afrad. Tu menunjuk kulli. Kama dia apabila nisbah dua ni tengok dia tilik ada afrad, bukan tilik dia apa, tilik ada afrad. Nampak tak? Ia tilik di afrad oleh kerana lafaz bukan bahasa mantik. Ingat molek, lafaz bukan mantik. Lafaz bukan mantik. Nak makna serta dan juga afrad di bawah. Oleh kerana kita dah makna tahu kita bahan ni laf. Pertama lafaz. Dah. Pertama lafaz. Lafz. Turun lagi ke apa? Ma'ani. Turun ma'ani ke apa? Afrad. Ataupun juz'iyah ataupun masodat. Dah. Al-juz'iyah ataupun al-masodat. Dia hanya ketiga-tiga ni. Jadi kita usah tilik dia lafaz. Lafaz bukan mantik. Mahu tak? Lafaz bukan mantik. Lafaz asasiyahnya lughah. Kembali pada lughah. Kita nak bahannya ni, nak ma'ani dengan afrad. Kemudian kita tengok ulama mantik katanya nisbah di antara dua kulli ni tak lagi pada pak. Kenapa tak lagi pada pak? Oleh kerana kadang-kadang kalau dua ni, kita kata haiwan dengan insan, dua ni dua-dua ni kadang-kadang lafaz lain, makna lain, lafaz lain, makna pun lain. Ni insan takrif dia, haiwan pun ada takrif dia. Pas kita tilik pula afrad. Kadang-kadang kalau semua ni lafaz lain makna lain belaka. Semua lafaz lain makna lain. Cuma duk khilaf di afrad. Ni, duk khilaf sini. Sekiranya kalau satu bahagian, satu belah lafaz ni atau satu belah makna ni afrad dia boleh sumak masuk dalam afrad asal lagi. Boleh sumak habis. Kita boleh ambil afrad semua ni masuk dalam bahagian sini. Boleh masuk semua, tak ada kurang, tak ada lebih. Tapi sebelah ni nak pergi masuk di sana tak boleh. Kalau masuk pun separuh. Dia panggil apa? Dia panggil umum khusus mutlak, seperti insan dengan haiwan. Jadi insan dapat tak ada haiwan nanti. Mana afrad dia? Semua nak cucu tak ada. Semenjak ambil adah hingga kiamat. Haiwan, apa haiwan? Jismuna min hassas mutaharik bil iradah. Dah. Jisim. Itu haiwan, tak ada dia. Mana afrad dia? Semua hak hidup. Semua hak bernyawa. Semua yang bernyawa. Apa tak bernyawa? Lembu, kubai, kucing. Kalau gitu kita tilik afrad insan boleh masuk dalam haiwan. Boleh. Masuk semua ke masuk separuh. Semua Bani Adam boleh masuk semua dalam kelimah lekwah. Lekwah haiwan. Dan juga kita buat soalan juga, adakah semua haiwan masuk dalam insan? Tak. Semua haiwan tak boleh masuk dalam insan. Sebab masuk separuh ya. Masuk hak insan tu ya. Kalau gitu baina insan wa hayawan dia panggil umumun wa khususun mutlak. Mana umum? Haiwan. Kalau kita buat rumuk tadi kita. Hak luar ni hak umum. Pada bahasa Syekh kata ini noi kuah. Insan noi kuah haiwan. Pada dia panggil kata rumuk ni. Ni kata rumuk artinya ini umum. Kalau kita buat, kalau hak bahasa dia baru buat bulat pula lagi. Bulat dalam ni insan, bulat ni haiwan. Jadi soalan likung ni
Hayawan penuh, semua hayawan, lembu, kuba, kambing, biring, semua segala hidup dia ni. Dan dalam tu juga ada bulat yang tu ya, iaitu insan. Insan ni duduk dalam hayawan. Betul tak? Ni dia panggil hak umum, guni dia panggil mustalah apa? Umumun wa khususun mutlakun. Banyak dah kita ilmu gapo tak kecek umum khusus mutlak. Ilmu gapo tak kecek. Tauhid ada mustalahat ni. Itu usul fiqh ada mustalahat ni. Fiqh ada mustalahat ni, umum khusus mutlak. Pak kita kata ilmu gapo tak kecek. Ilmu gapo tak sebut umum khusus mutlak. Semua ada mustalahat, cuma kita perhati tak perhati tu ya. Kalau kita perhati mustalahat ni disebutkan oleh ulama dalam ilmunya masing-masing, yang mengarang masing-masing, mustalah umum khusus mutlak ada dalam kitab mereka. Kalipun kitab mereka tu bukan mantik, kitab nahwu, kitab tauhid, kitab usul fiqh. Tengok kita ngaji Nuzhatun Nazar, ada umum khusus mutlak. Nuzhatun Nazar sakut pada kita kemari kak ulum Quran. Kalau kita mari ni dah yang kata mantik dah masuk dalam ilmu lain. Mustalah mantik dah ada. Pahala kita nak ngaji ulumul hadis, mustalah usul mukhtar tu bukan media ya. Bukan media ulumul hadis. Kalau kita kata apa makna umum khusus mutlak, apa takrif dia, pecah daripada mana? Tu bukan bahagian ulumul hadis. Mana bahagian kau dah mantik beda. Maka hak ni kalau satu lafaz ni mafrad dia boleh masuk kepada satu lafaz dia panggil umum khusus mutlak. Begitu juga an-nabi dengan rasul. Nabi dengan rasul. Jadi afrad rasul semua 25 orang. Afrad rasul. Afrad nabi khilaf. Banyak. Lepas tu jadi afrad rasul boleh semua masuk dalam nabi. Boleh masuk lah. So hak nabi boleh, hak rasul boleh masuk nabi, tapi hak nabi tak boleh masuk dia rasul. Tak boleh semua masuk. Hanya separuh ya. 45 tu. Kalau gitu di antara nabi dan rasul, jadi di banyak dari nabi. Kullu rasul nabi. Wa laisa kullu nabi bi rasulin. Begitu juga kullu insan hayawan. Wa laisa kullu hayawan bi insan. Apa ni? Pening aja. Kita pergi pula halal dengan tayyiban. Halal apa makna halal? Halal apa saja jadi sah kat oleh syarak. Halalun bayyinun wa haramun bayyinun tu halal makna kita. Kalau kita halal ni sakut dengan apa? Sakut dengan makan ni. Sakut dengan minum ni. Sakut dengan pakai ye. Kita kata dah makan ni kenapa tak? Halal. Afraq dia. Tayyibah apa tayyibah? Tayyibah ni sama ada makan ni, sama ada minum ni. Sama ada pakai sama ada perkataan. Perkataan tayyibah. Kalau gitu, ia di antara halal dengan tayyiban, kalau gitu berartinya afraq halal boleh masuk dalam tayyiban. Afraq tayyiban tak boleh masuk dalam halal. Sebab makan ni ada makan ni halal. Itu perkataan halal. Okey, kecek perkataan halal. Kalamu halal ada kecek gitu. Dia panggil kalam tayyib. Kalau gitu di antara dua ni umum tayyiban. Oleh kerana setengah afraq bagi tayyibah tak masuk dalam halal, seperti perkataan kita kata perkataan halal. Kita perkataan halal. Maka tayyib. Tapi makan ni tayyib, makan ni halal. Nampak tak? Minum ni tayyib, minum ni halal. Boleh ada mustalah. Gi pula kalimah dengan isim. Kita buat satu lagi. Insan dengan natik. Kalimah dengan isim. Kalimah isim bersama tak? Kalimah gapo kalimah? Apa saja gapo tak ada kalimah? Kalimah ialah apa saja menunjuk kaul apa? Menunjuk atas makna. Apa saja tak kira. Makna kata menunjuk apa itu apa saja dah. Jadi makna kata kalimah. Isim fa'il harah ada. Pak isim ya. Jadi afraq ya semua hak boleh terima tanwin, hak boleh diterima alillah, hak menunjuk tanama. Jadi di antara dua ni, jadi afraq isim boleh semua masuk le kalimah. Tapi kalimah tak boleh masuk le isim.
Dia panggil umum khusus mutlak juga. Begitu juga ibadat dengan solat. Ibadat dengan solat. Ibadat ke apa tak ibadat? Semaya, zakat, puasa, bis semua afrad. Semaya semua segala sembahyang. Maya sunat, maya duha, maya witir, maya. Ibadat semaya, ibadat puasa, ibadat zakat, haji, umrah dan sebagainya. Maka di antara dua ni umum khusus mutlak juga. Jadi umum khusus mutlak. Sahih dengan doa. Hadis sahih dia doa. Hadis sahih terlepas dah ada syarat dia tertentu. Dobek lah, ingat lah. Doa menyalahi syarat. Kalau gitu di antara dua ni afrad sahih tak boleh masuk ke habuk le afrad doa wala so pun. Begitu ke afrad doa tak boleh masuk ke habuk dalam afrad sahih walaupun so pun. Kalau itu dia panggil dua ni panggil tabayun. Tabayun, betul. Tabayun kata rumus. Ada? Tabayun. Tabayun. Apa dah? Rumus gitu. Apa makna tabayun? Tabayun ni seolah tahu dua dikong ni. Sahih. Nah, doa sahih. Jadi afrad sahih tak ada keluar wala satu pun masuk dalam doa. Begitu afrad doa tak boleh masuk sikit habuk dalam sahih. Maka di antara afrad doa ni iaitu hadis doa semua tu tak boleh kita nak ubuh dalam sahih. Begitu hadis sahih semua tu nak ubuh dalam doa tak boleh. Maka di antara doa wa sahih tabayun mustalahat dia panggil. Baina sahih dan nisbah. An-nisbatu baina sahih wa dhaif tabayun. Makna nisbah sahih dengan dhaif ialah tabayun. Kenapa panggil tabayun? Kerana afrad dhaif tak boleh masuk sikit habuk dalam afrad sahih. Begitu juga afrad sahih tak boleh masuk walau satu pun dalam afrad dhaif. Ia lain pada sakning. Sakning dua. Satu ni boleh masuk semua dalam ni. Boleh masuk semua dalam sebelah ni. Sebelah ni pula boleh masuk separuh ya. Dia panggil umum khusus seperti mana ni? Pergi pula. Insan natik. Insan haiwan natik. Mana afrad dia? Bani Adam. Natik apa natik? Malahun nut. Iaitu barang yang baginya ada pemikiran. Dipanggil natik. Apa mana afrad dia? Bani Adam. Tidak. Insan pun Bani Adam, natik pun Bani Adam. Jadi afrad sama. Lafaz lain, makna lain. Afrad sama. Maka ni di antara dua ni mustalah mantik dia panggil tasawi. Apa tasawi? Seolah kata dikung ni dua, seolah kata dua dikung ni. Ada dikung dua. Tapi kita frasa kata so. Sebab benda tular kan? Dalam ni insan, dalam ni juga natik. Jadi benda tular. Insan pun afrad Bani Adam, natik pun afrad dia Bani Adam juga. Jadi afrad sama, afrad tular. Tapi takrif lain, lafaz dengan makna, lafaz tadi tu. Maka di antara insan dengan natik tasawi, sampai kita banyak temu lagi tak wahaza musawin li haza. Apa makna dia? Wahaza musawin li haza. Maksud musawin li haza dengan makna kata lafaz lain, makna lain, afrad tular. Kalau kira kat dua ni, di antara dua ni panggil apa? Dia panggil, kalau kita buat rumah kat taukab. Taukab. Dia panggil sama. Ni. Rumah ugu ni sama. Dah. Jadi insan dengan natik dia panggil panggil at-tasawi. Mustalahat dia ni. Jadi buat apa dah? Dia semua pak. 1 2 3. Tinggal lagi satu lagi. Dia semua pak semua. Pada umum khusus mutlak, makna kata satu afrad ni boleh sumak masuk sebelah lagi. Sebelah lagi tak boleh sumak, malaikat setengah. Tabayun afrad ni tak boleh masuk sikit abuk dalam afrad ni. Dan afrad satu ni tak boleh juga masuk dalam sana ni. Walaupun satu sama satu tak boleh masuk sikit abuk. Seperti Dr. Hingga Hasan. Dia panggil tabayun. Tasawi afrad sama. Afrad ain tullah. Jadi insan pun kena anak cucu Bani Adam, natik pun kena anak cucu Bani Adam. Dia panggil tasawi.
Satu lagi supaya insan dengan abyad. Manusia dan yang putih. Insan ada takrif dia. Semua cucu Adam, mandi Adam. Abyad yang putih. Maka yang putih malahul bayad. Barang yang baginya warna putih. Kalau gitu warna putih kena tahap afrak. Afrak apa dia warna putih? Baju putih, kopiah putih, bilik putih, tapi ni papai putih, pita putih, kertas putih, manusia putih, kucing putih, itik putih, ayam putih, banyak. Kalau itu abyad kulli. Insan kulli. Lepas tu dua tu sakut kat mana? Boleh masuk tak dua tu? Boleh sumak masuk tak? Boleh. Adakah semua? Tak. Belah ni separuh, belah ni separuh. Mana tempat boleh masuk? Manusia yang putih. Jadi manusia yang putih jadi afrak belah insan dan juga dari afrak dalam abyad. Pada tu manusia yang putih. Jadi manusia yang putih ni ia masuk belah insan pun masuk. Belah la abyad pun masuk. Ada pun manusia yang hitam tak boleh masuk, hanya manusia saja ya. Ada pun kopiah putih masuk le abyad saja, manusia tak masuk. Kertas putih, kertas putih masuk dalam ni ya. Insan tak masuk. Kita kata kita baju putih masuk dalam ni ya. Insan tak masuk. Lepas tu insan kulit merah tak masuk dalam abyad. Masuk dalam insan ya. Tapi hak boleh masuknya, hak boleh masuk boleh dua tu iaitu manusia yang putih. Jadi manusia kulit putih jadi afrak sebelah. Dia ni boleh masuk dalam insan, dia ni juga boleh masuk dalam abyad. Dia panggil umum khusus wajhi. Umumun wa khususun wajhiyun. Kalau kita buat akal likung kak ni. Ni insan. Insan saja tak ikut insan. Hak ni abyad. Lepas tu hak tempat boleh masuk luar ni iaitu insan abyad. Nampak tak? Jadi yang putih lain pada manusia tak boleh masuk. Seperti kertas putih, baju putih, kopiah putih duduk lain ni ya. Iaitu sekat ni tak boleh duduk ni. Manusia lain pun putih, warna manusia hitam, merah, kuning duduk lain ni ya. Tapi manusia putih boleh duduk dua. Dia boleh duduk lek insan, boleh duduk lek abyad. Ni panggil umum khusus wajhi. Jadi satu wajah ya. Umum khusus wajhi. Kita tidak bukan khusus mutlak apa tadi. Mutlak jadi penting. Mutlak. Jadi hak ni khusus mutlak, hak ni umum mutlak. Hak ni umum khusus wajib. Wajib gua nah. Kita tilik belah la abyad. Kita tilik belah la abyad. Jadi manusia putih tu khusus. Manusia yang putih tu khusus. Jadi putih lah pada manusia tu umum. Kita tilik pula belah insan. Putih hak duk di manusia tu khusus. Manusia lain tu dia umum. Dia panggil satu wajah. Umum khusus satu wajah. Tilik sebelah ni ia umum, tilik dengan belah ni ia khusus. Berarti hukum tahya tu diri dia ni boleh jadi umum khusus, boleh jadi umum, boleh jadi khusus. Tengok satu wajah. Tu. Maka dia panggil umum khusus ni panggil mustalahat dia umum khusus wajhiyun. Ni semua pun dalam ilmu lain dah berlaku ni. Rumus dia Ustaz. Rumuk tak ada rumuk umum khusus wajhi tak ada. Ya rumuk ni golek ke ilmu sains ni, ilmu hisab. Ilmu hisab, tapi rumuk hak mantik ni buat likung ni. Buat likung. Hisab subset dia. Dia panggil ni buat likung ni rumuk ni. Rumuk lagu ni makna ta umum khusus mutlak dah ni. Dalam ilmu hisab. Hak ni tabayun. Hak ni tasawi. Nampak tak? Abang kata tasawi. Sebab kata satu campur satu jadi tiga. Artinya ni lekwah ni dengan lekwah ni hak tular. Kerana hak ni ada tiga afrak. Hak ni buat ada tiga afrak. Sampai buat tiga tu. Faham tak? Pening. Sebab kita kata ni dah. Pak gigi tolak satu jadi tiga. Kalau itu hak ni berapa afrak? 1, 2, 3. Hak ni Pak solat 3 pun tadi 1, 2, 3. Habis dia panggil sama tu panggil tasawi. Akal lain.
Ha. Tapi afrod sama apa dia panggil? Tasawi. Tapi kita ngaji hisab tak kira apa kata tu. Tak kira pada tu. Ha beda. Ha ni panggil nisbah baina kulliyah ada 4. Pertama umum khusus mutlak, yang kedua tasawi, yang ketiga tabayun, yang keempatnya umum khusus wajhiyun. Kena ingat molek sebab pak ning tepat pucuk boleh duk kilah apa saja kerana bina atas ni. Bina atas benda ni. Supaya kita kata Nabi dengan Rasul, tengah ulama kata hak tulah, tengah kata umum khusus mutlak sebab ia bina tahap ni. Dia bina tahap ni. Kalau pergi hukum kata tabayun lagu lain, kalau kata umum khusus mutlak lain. Seperti Siti Maria tu untuk hukum Nabi ke wali. Setengah ulama hukum kata dia Nabi kerana Siti Maria satu fardun min afradi insan. Nah, jadi buat insan dia umum. Habis luah. Hak ni insan apa rajulun min bani Adam. Jadi Siti Maria keluar tu baik. Jadi terbaik sikit. Jadi di antara takrif dua tunya, takrif hak bani Adam tu lebih umum. Takrif kata insanun min bani Adam dengan kata rajulun min bani Adam. Takrif dua takrif hak ni umum. Kerana apa umum? Sama ada lelaki wanita masuk di boleh ni, sah boleh di Nabi. Takrif hak ni. Takrif hak ni tak khas bagi lelaki saja. Rajulun min bani Adam. Padahal wanita siapa apa panggil hak nak pekat dia siapa tak tu tak boleh dirami. Suka wali. Tapi Siti Maria tengok panggil wali, tapi hak rajihnya wali ya. Di antara ulama khilaf di antara Siti Maria tu. Oleh kerana pucuk khilaf Siti Maria ni fardun. Kita hebat ilmu molek. Siti Maria ni bukan kulli, juz'i. Apabila juz'i, kita kena gambar juz'i ni you nak sumak kulli pada mana. Bahawa apa boleh kata Siti Maria Nabi? Berarti Nabi tu kulli. Siti Maria ni wali. Berarti wali ni kulli. Kenapa boleh khilaf? Tak lain tak bukan khilaf di takrif. Takrif kulliyah tu. Siti Maria ni fardun. Kalau takrif menyalahi, berartinya fardun ni dia boleh sumak masuk dari mana-mana tu. Sebab itu kita kata kalau gi khilaf masalah juz'iyah, dia kena rujuk klik pada kulliyah. Kulliyah khilaf di mana? Kita tak boleh balas juz'iyah. Balas juz'iyah tak masuk. Ni cara ilmu, cara bahasa ilmu je lagu tu. Bagi kita nak kerti kuliah, ada tak kerti ni? Ni tak kerti kuliah hak macam mana ulama mantik bahas. Tak kerti. Dah. Faham tu dah ya penting mantik tu. Bina atas kuliah. Bila kamar dia habis itu dah kita rabuh. Kita dah masuk dah hitak kita. Kulli ada apa? Ada dua, ada zati, ada aradi. Habis ini dah. Buka. Noh, apa? Ni panggil tautiah ataupun madkhal nak masuk kuliah khamsah. Dah. Baik. Kulli ni pecah daripada mana? Pecah daripada lafaz mufrad. Lafaz mufrad. Kulli apa makna dia? Ma yadu ala kasirin. Buat takrif mudah ni, kita orang mubtadi'in tak boleh takrif panjang sangat, pening. Kita orang siapa tahap dah tak apa nak apa takrif panjang-panjang seperti hak molek takrif musannaf kita ni, kalau dia boleh ngapa ni alhamdulillah. Kalau tak sing ni mudah. Barang melihat tanya banyak. Ada dua. Kenapa boleh kata ada dua? Ni pun khilaf apa kita menjalin tamu musannaf kita. Oleh kerana kulli, apa makna kulli? Ma yadu ala kasirin. Ma yadulu ala kasirin. Artinya kita katanya seperti insan, haiwanatik. Jadi afrod dia dah. Nah, seperti insan. Haiwanatik. Ataupun tak salah. Kita ambil takrif lah, kita wirid tanawwu' bab takrif. Bab contoh. Dengan insan, sebenarnya insan ni takrif hak mudah untuk nak faham kaedah tu. Sampai tu ulama mantik ambil lafaz insan tu sebab ia takrif pendek. Kalau nak ambil kelimah lain tu dia panjang jadi untuk nak kurang sikit masalah betul ke kitab dia ni. Kalau ambil takrif lain panjang. Padahal ilmu bukan besar bab takrif, bab misal, besar di kaedah.
Tapi supaya nak pakai kaedah, bagi contoh dua itu. Maka contoh hak sepatutnya insan. Bak insan takrif pendek. Dah. Tak apa kita ambil kalimat ising. Kita ngaji nahwu kita tabi ising kalimat tu. Dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamani minal azminah ai ni lafz ni ma' kata afra. Kita ngaji matik kena lepas lagi kita lagu tu kena beda 3. Tengok lafaz, kena tengok mana, lepas tu kepada afra. Kalau kita tak dimatik, tak ajar ke tu? Kita ajar ke tu? Tengok afra. Kalau ajar pun, dia tak perhati. Dia tak ajar kita perhati kepada afra. Ada tu? Hidup gaduh bak lafaz dia. Kadang-kadang orang kita duk baduh bak lafaz. Lafaz tak dikira sangat lafaz. Kadang-kadang. Nano lafaz aku tu, lafaz aku ni. Ya kadang-kadang lafaz ni wasilah ya. Habis tu dia nak makna. Ada tu? Kita kena beri faham makna ke lafaz tu tak apa. Tak ada masalah. Dah. Kadang-kadang dia besar bak lafaz. Lepas tu kadang kita besar bak lafaz, kita tak tengok ulama, kita duk main kira kita sendiri. Punah dulu. Sebab kita debat takwil. Salah dulu tak ada takwil. Dah. Kalau dia takwil, dia main bak lafaz. Begitu takwil pada masa salah tu apa makna? Makna gapo? Berkata fak salah dulu ada takwil. Masalah kita kata dah. Fak salah dulu ada takwil. Takwil khalah. Kalau gitu fak khalah ni tak ada turut salah. Masalah nah. Turut tak turut tu kita kira kok ke ulama kira. Kita dakwa gitu. Kita kata lagu tu kita ambil mana? Maksudib kita. Kita kira otak kepala kita sendiri. Kita gitu. Kita ambil daripada kalam ulama muktabar. Dia dengar kat situ. Kalau kita dekikkan, kita tak kalam muktabar. Kalau kita tak ulama khalah tak masuk dan tak ada turut salah. Kita boleh terima akal. Kita tahu mereka ulama masuk khalah tu dia terima ilmu daripada salah sebab sanad ilmu dia siapa salah. Sanad ilmu dia mereka ni ada sanad ke ilmu. Sanad siapa ulama salah. Pas kita tak turut jalan ni tali asal silsilah dia tu. Tak ada jadi. Lepas tu orang dulu tak ada takwil, orang belakang takwil. Gapo maksud tu? Habis tu kena bahas di lafaz. Apa murak takwil pada masa salah? Apa murak takwil pada masa khalah? Kena tengok makna tu. Jangan kira di lafaz. Maka kalau kita kira lafaz pada makna pula, masa salah ada dua yang makna. Makna tafsir. Lepas tu marja' ilaih, tempat kembali. Masih al-masiru ilaih, tempat akibat mana hujung jatuh. Pasal kita panggil makna hujung jatuh. Dua makna tu lah takwil. Tafsir dengan atau al-masiru ilaih, hujung jatuh bagi sesuatu. Berarti kalau ulama kata ayat ni tak boleh takwil. Kalau kita kata keluar tubik daripada ulama salah. Mana ulama yang duduk daripada 300 tahun, apa makna? Iaitu dia angin duk tafsir. Tu makna gitu. Lepas tu mari mustahak salah pada masa khalah ni apa makna dia? Mana sarfu kalam min makna rajih ila makna marjuh bidalil. Makna gitu. Bukan makna tafsir. Sebab kata at-ta'wil di sisi mutaakhirin dia bukan makna tafsir. Makna apa? Paling kalafah daripada makna rajih jika ada makna marjuh kerana dalil. Seperti kita kata ar-rahmanu ala istawa, istaula. Maka lagu tu dipanggil takwil. Kita paling ke makna istaula, hak makna lain. Kita makna apa? Istaqarra, tetap. Gi pakai makna istaula. Kerana ada dalil iaitu laisa kamisyai. Hasabit. Maka lagu tu dia panggil takwil di sisi mutaakhirin. Kalau kita tengok makna sarfu tu, kita tengok ulama sesalah, tengok lek komuh lek apa, tak ada ta'rif at-ta'wil bi makna sarfu. Kalau minal makna rajih ila marjuh tak ada punya cakap, tak ada siapa cakap pun walaupun lagi tak komuh mukjizat pada masa tu, tak ada sentuh makna tu. Sampai itu kita tak boleh besar sangat bab lafaz, dia kena tengok makna. Kita habis tu kita tak duduk kata fa ulama salah takwil apa, ulama salah tak ada takwil, ulama khalah takwil. Jadi tengok zahir dia cakap, jadi tanakut, jadi belawai. Tapi kalau kita dekikkan makna lain,
tabayun. Faham tak? Jadi tabayun, jadi takwil di sisi mutakad musalaf makna tafsir. Takwil di sisi mutaakhir makna sarfu kalam. Kalau itu tabayun. Lain. Apabila benda lain kita nak buat hukum tolak tak boleh. Benda lain kita nak hukum seperti ni supaya tak boleh. Ni masalah, ni musibah kita ni. Habis tu dia kena ngaji, kena berguru. Dia masalah orang duk kecek ni ngaji tak berguru. Dia tengok salah kata tak ada takwil. Dia tengok fok Asy'ariyah takwil. Fok Asy'ariyah ni tak turut salah. Tapi dia kata tahu tu, dia ambil ilmu mana lagu tu. Kalau dia ambil guru je, soalan guru dia ambil mana? Ada gigi sutuk putus itu. Macam aku ngaji tu guru juga. Tu guru ngaji mana? Tanya pula. Tu guru ngaji mana? Susuk? Tak ada. Jadi suk. Tak ada siapa. Soalnya kalau kita tak siapa tu kita. Lagu tu dia adik, hak tu jadi musibah. Habis tu kita ngaji mantik lafaz wasilah ya. No ma'ani, maqasid itu ma'ani. Atau dan juga masadak. Lafaz wasilah. Jangan duk balah bak lafaz. Lafaz ni istilah. La musyahah fil istilah ni kata ulama. La musyahah fil istilah, jangan duk balah tentang istilah. Ni kalau kita tengok lagi kitab muhasyib apa dah. Khilaf jangan duk balah saja. La musyahata fil istilah. Jangan duk balah tentang istilah. Dah, hak ni kalau ulama. Dah makna la musyahata, jangan duk balah istilah. Kita naknya ma'ani. Ni. Gambar dia kita tengok. Dah. Mana afrad dia? Lafaz kita gambar, makna kita gambar. Pasti kita kena setangga lagi kita orang jimatik, iaitu afrad ataupun juz'iyat ataupun al-masadak. Kena tah apa? Kena tah isim. Apa al-ismu, al-maktatabu, al-maktab, Ahmad dan Yusuf ila akhiri. Lepas tu kita tengok pula tiap-tiap afrad ni. Al-maktab, gapo diri dia? Diri dia gapo? Kalimah. Dia gapo? Diri dia menunjuk tah makna. Maktab kita kira juz'iyat. Maktab tu gapo? Kalimah. Maktab tu juga ada makna pada diri. Makna dia ada makna sebalik pada maktab. Dan juga maktab tu juga tak ada kait dengan masa-masa, bukan masa sekarang, bukan masa lepas dah, bukan masa kira-kira. Artinya diri maktab tu, diri dia tu kalau tak ada kalimah, dia tak ada al-maktab. Kalau kita kata al-maktab bukan kalimah, apa gapo? Nampak tak? Kalau kita al-maktab bukan kalimah, berarti dia tak ada. Nak angin tak boleh mula. Tak ada mula dah dia. Sebab al-kalimah duduk dalam mahiyatul maktab, duduk dalam diri maktab. Kalimah tu duduk dalam di maktab. Begitu juga dalam maktab ni ada apa? Makna dalam dia. Makna sebalik pada dia. Oleh kerana maktab ni lafaz. Berarti dia ni ada makna sebalik. Berarti kalau kita kata al-maktab tak ada makna, jadi muhmal. Kalau kita kata kalau maktab tu tak ada makna, dia panggil muhmal. Apabila muhmal, apa duk guna apa lafaz muhmal? Duk guna apa lafaz muhmal? Apabila kita guna lafaz muhmal, jadi kita agak muhmal. Teruk kita, memang kita muhmal kita tak ada tak lah panggil. Duk guna lafaz muhmal. Lafaz muhmal ni lafaz tak ada makna. Berarti kita tak ada otak. Faham? Lepas tu diri maktab ni juga tak ada kait dengan masa. Sebut tentang maktab bukan masa lepas, ke sekarang ke atas. Kalau gitu ia panggil zati maktab ialah kalimah. Zati maktab ialah menunjuk tak makna. Zati maktab ialah tak kait masa. Zati makna diri. Kalau tak ada benda ni, tak ada lah maktab. Kira tu tak ada benda ni, tak ada lah maktab. Dah. Lepas kita kata lagi sebab maktab apa isim. Ya isim, kelimah apa kelimah? Isim. Lepas kita kata tanwin pula. Tanwin dan sebuah maktab. Tak pasti. Ada apa tak apa? Tak ada apa tak apa. Di sini tak ada.
Adakah kau tak ada tanwin itu tak ada di maktab? Tak. Sebab dia ada dia ada benda lain iaitu alif lam. Tanwin tu bagi dua tu. Bagi dua ni alamat isim ke dah. Kita katanya adakah semua isim tu pasti kena tanwin? Tak pasti. Tak pasti. Kenapa tak pasti? Kadang-kadang dia ada alif lam. Ketika ada alif lam, dia tak boleh ada tanwin. Berartinya boleh apa? Boleh ada, boleh tak ada. Ketika dia tak ada alif lam, dia boleh terima tanwin. Dia boleh gilih ganti. Berartinya alif lam dengan tanwin ni makna kata tak pasti. Bukan pasti kena ada semua. Bukan pasti kena tak ada semua dak. Boleh dia ada, boleh dia tak ada. Boleh dia ada, boleh dia tak ada. Apabila boleh dia tak ada dia panggil aradi. Sebab aradi benda boleh terima kok tu ni. Arad. Zati benda tetap. Benda tetap. Benda lah tak ada dia binasa benda tu. Sampai kata al-maktab ni gapo makna? Makna ni benda tetap. Benda tetap. Dia tak boleh ubah. Kalau kita kata tak ada makna bila, dia panggil muhmal lah. Begitu juga al-maktab ni kena panggil kalimah. Diri dia tu kalimah, benda tetap. Tak boleh ubah. Begitu juga tak kait dengan masa. Diri dia benda tetap. Apabila benda tetap, dia tak boleh ubah tu kat ni, dia panggil zati. Zati. Kalau boleh ubah, boleh statika dia panggil aradi. Sabit itulah kulli ada dua, zati dengan kulli ada dua, ada zati, ada aradi. Faham ke dah? Faham zati dulu. Kulli ma yadu ala kasirin. Pecah kepada dua, zati dengan aradi. Apa zati? Zati ni makna kata benda yang duduk di dalam kulli tadi, kalau tak ada dia, kalau binasa dia, kalau hilang dia, tak ada lah benda tu. Seperti contoh tadi lah, al-maktab. Al-maktab ni satu juz'iyat min juz'iyat list. Kalau kita al-maktab, diri dia ke apa? Menunjuk tak makna. Menunjuk tak makna tak boleh nak ubah. Duduk gitu. Patut kalimah, dia tak boleh ubah. Duduk gitu. Patut satu lagi tak kait dengan masa. Kena duduk gitu. Maka tiga-tiga tu hak sebut dalam ta'rif ni dia panggil zati. Diri. Sebut orang bahasa diri. Bahasa zati panggil, kalau terjemah bahasa diri. Kalau gitu apa bahasa diri? Kalau tak ada dia binasa. Kalau tak ada dia punah benda tu. Fasad. Jadi punahlah benda tu. Ia lain pada aradi. Seperti ba alif lam dengan tanwin. Alif lam tanwin. Alif dengan tanwin bukan pasti kena bukan seperti makna, bukan seperti kalimah, bukan seperti makna, bukan seperti tak kait dengan masa. Sebab ada boleh terima tanwin satu ketika boleh terima alif lam, boleh terima ubah, boleh terima gimana. Maka apa boleh terima ada tak ada gitu. Tak ada. Tapi kau ada kau tak ada tu, diri benda ni, diri maktab tak binasa. Tak ada punah gapo. Dia panggil aradi. Ada. Supaya juga kita insan. Kita kembali kepada hak asal. Hak asal kita contoh insan. Insan makna apa? Haiwan natik, benda hidup. Kalau gitu diri kita ni apa? Diri kita asal. Diri kita hidup. Kalau kita tak hidup, binasa. Diri kita ni juga apa? Natik. Mikir. Makna tu kalau kita tak mikir, kita ni supaya dengan menatih. Walaupun tubuh ni jadi hukum supaya menatih. Sebab tak ada mukallaf. Dah. Artinya kita ada dua ni, panggil zati kita. Gapo? Haiwan hidup. Yang kedua natik. Kalau tak ada dua ni, tak ada salah satu dua ni, hukum bukan insan dah ya. Walaupun zahir tu insan tapi hukum haiwan lain. Patut aradi apa kita? Berjalan. Jalan. Maknanya kalau kita tak ada berjalan, tak ada binasa kita. Cukur. Dah. Muhaddis, mufassir, katib. Ni, katib. Qari. Maknanya kalau kita tak pandai baca, tak ada binasa kita. Kalau kita tak pandai menulis, tak binasa kita. Kalau kita tak boleh berjalan, tak binasa kita. Kalau kita tak jadi seorang, tak jadi alim, tak binasa kita. Nanti dipanggil aradi banyak. Sebab apa? Kalau ada molek, kalau tak ada gapo. Itu aradi. Lain zati kalau tak ada dia binasa mahiyatus syai'. Seperti mana kita ni kalau tak ada haiwan,
hancur. Apa haiwan? Hidup. Begitu kalau tak ada natik, bukanlah kita insan. Supaya lembu kubah lah, sebab kita tak ada mukallaf. Bila dia panggil zati, sampai tu musannif kita tak ada guna zati. Dia kata ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi. Maknanya kita buat kata rekah maka nadakhilan. Saya nak tak pakai hal ni. Maka nadakhilan. Ni. Yang ni maka nadakhilan fi ma, benda yang duduk dalam. Seperti manusia ke hidup dalam dia tu. Manusia tu juga ada natik. Artinya kalau hilang salah satu dua ni, bukan dah manusia. Dipanggil, maka hayawan nasbah insan, natik nasbah insan, dia panggil zati. Ada tak? Sini kena halusi, tak boleh ada. Kita kena beri tadkik, sebab kalau tak faham sini, kita akan tak reti kuliah khamsah. Kuliah khamsah ni setengah daripada matlamat kita, sebab jadi mabadi bagi tasawurat. Pahala kita tak erti mabadi tasawurat, tak hafal matlamat kita ngaji bab tasawur tujuannya nak takrif, nak sama ada kita reti buat takrif ataupun kita nak memahami ulama dah takrif dah tu. Dah Aradi ke apa dia kata musannif kita ya takrif Aradi huwa alladhi yukhalifuhu, iaitulah benda yang menyalahinya. Jadi ma laisa bidakhili, makna dia ma dosija, tak ada kalah lah. Ma laisa bidakhilin, benda bukan dalam. Benda bukan ma laisa bidakhili, bukan duk dalam dak. Apa maksud kedok dalam di sini? Maksud katanya kalau tak ada dia, tak ada suatu tersebut, diri suatu benda ni tak binasa. Seperti ni kalau manusia, kalau tak ada berjalan, dia tak binasa manusia. Manusia juga kalau tak ada dia ni tak pandai menulis, tak binasa. Manusia tu juga kalau tak pandai baca, tak binasa. Maka qari, kati, masyi, tu dia panggil aradi. Kata tu dia panggil aradi. Dia lain pada hayawan. Hayawan dengan natik dia panggil zati. Kenapa panggil zati? Kalau tak ada dua ni, mahiyatul insan hilang, diri manusia tu hilang. Pas budak mana tak? Pas budak tu natik kan? Ya natik dah dua pula. Natikum bil fa', natikum bil quwwah. Natik tu dah dua pula. Natik bil fa' kan? Kita sekarang ni. Kita sekarang dah mukallaf. Makna mulai daripada umur 15 panggil natik bil fa'. Fikir selalu dah. Ada pun budak dah lahir duk sampai mayit tu panggil bil apa? Bil quwwah. Apa bukan? Di isti'da, untuk persiapan untuk nak mikir. Nama tu kalau itu budak tak anggap insan, sebab budak tak ada natik, tak ada nakik lagi. Dak masuk insan juga budak bang. Tapi dia natik dah dua. Bil fa'. Bil fa' bukan makna dengan buat. Nama kita cuma dengan buat bil fa' dengan buat bukan. Habis natik ni dah dua, seperti hayawan natik. Maka natik ni macam dua. Bil fa'. Bil fa' ni bukan makna dengan buat. Bil quwwah, dengan kekuatan. Bukan. Hak ni pemustalahat juga ni. Bil fa' mana dengan selalu dah. Dengan selalu. Supaya kita lah ni bil fa'. Guna otak dengan selalu dah. Sebab kita mukallaf. Ada pun budak bil quwwah. Bil quwwah macam mana? Budak tak ada kuat tu. Bil quwwah macam mana? Bukan bil quwwah tu bukan makna kekuatan. Kuat ni mana isti'dad. Mana persedia dia budak ni boleh persia dengan duduk ngaji, duduk ngajar, dengan duduk belajar pada hari dia, duduk kenal orang tua dia, kenal kakak dia, kenal adik dia, abang dia kita kata, kenal kakak dia kita kata. Dia panggil duduk isti'dad otak dia dah. Dia tengok benda tu, tengok hari dia. Dia panggil isti'dad, persiapan bil quwwah. Baik lagi dah zati dengan aradi. Lepas tu saya nak pecah pula sini. Kalau tak faham sini tak boleh ada lagi. Begitu beza lagi antara zati dengan aradi.
Zati benda di dalam. Apa maksud di dalam? Kalau tak ada dia binasa sebab tu. Kata dah. Aradi benda bukan dalam. Apa maksud benda bukan dalam? Berarti kalau tak ada dia tak binasa. Kalau ada tu molek. Kalau ada tu comel. Sebab kata pandai menulis. Pandai menulis nasibah manusia. Kalau tak pandai menulis tak binasa manusia. Tapi kalau pandai menulis ahsan molek. Baca tak pandai baca tak binasa manusia. Tapi kalau pandai baca ahsan lebih molek tu. Kita ia lain pada hayawan dengan natik. Kalau tak ada hayawan kubur dah lah. Beda dah. Kalau tak ada hayawan kubur innal raji'un lah. Kalau tak ada natik pun gitu juga innal raji'un. Tak boleh buat apa lah ya. Kalau tak ada natik jadi hukum tak mukallaf dah ya. Tak ada panggil akal hilang dah. Tak ada natik panggil. Walaupun kita tahu nama ke pun, tapi pada hukum dia tak boleh hukum dah seperti yang orang lain. Kalau yogi kata, kalau yogi curi gak, dadu tak boleh gak ya hukum. Kalau yogi kata orang gak, dia tak boleh. Misalnya kalau yogi bunuh orang pun, Tok Godi tak boleh nak kisah sebab dia bukan. Dia tak ada hukum dah tak ya. Tak mukallaf. Cuma kena jaga kita pula kena soal, kita orang jaga je tu. Dia klik mari orang hak sepenuh akal pula. Dia tu habis tu zati manusia dua, hayawan dengan natik. Ini zati bagi isim. Berarti setiap kuliah ia ada zati ada aradi. Semua hak kita kata kuliah ada zati ada aradi. Semua kuliah ia ada zati ada aradi. Sebab ia pecah dua kan? Ada zati ada aradi. Apa zati? Iaitu benda yang tak dapat tidak, ia tak boleh cerai benda tersebut tu. Kalau cerai bila? Binasa dia. Aradi maknanya benda ni boleh cerai. Maknanya kalau ada pun boleh, tak ada boleh. Berarti semua kuliah, hak kita kata kuliah, berartinya ada zati ada aradi. Jadi khulasah pada sini kita kerti kata kuliah semua hak sah dikata kuliah tak ikut apa saja kita terlitah dalam otak kepala kita tu dia kena ada zati bagi dia dan juga kena ada aradi bagi dia. Lepas tu kita orang tak ajmatik mana nak ceknya, kita nak beza mana zati aradi. Padahal kita dah fikir hari benda kuliah, tapi kita tak ajmatik, kita tak ada nak becek tak boleh. Bukan nak becek juz'i kulli tu nak becek tak boleh dah. Padahal otak kita dah mikir benda tu seumur. Dah mikir benda juz'iyah kuliah. Tapi apabila kuliah kita nak kena ada pula zati aradi. Berarti satu kuliah kita tasawurkan satu kuliah, kita kena tasawur pula satu lagi zati bagi kuliah tak apa dia. Aradi bagi kuliah tak apa dia. Seperti mana kita kata insan. Insan berarti zati bagi insan hayawan. Natik. Sampai tu saya kata sini zati aradi ni bukan hijau ulama mati, hijau ulama masing-masing. Seperti isim kuliah. Maka ulama nahu perhotok gapo zati bagi isim. Ia perhotok zati bagi isim. Maka ia kalimatun. Maka ia sepakat apa ya. Nuhat, pak ulama nuhat. Gapo lagi dak lagi? Tengok. Ia tak ada ni. Tu. Patah aradi banyak dah. Alif lam aradi tak payah nak cari zati tu. Zatiyat bagi suatu tu. Fikir pula mubtada. Apa zati mubtada? Dia perhotak sebab mubtada tu kuli. Tu kita tak ulama nahwu. Gi pula ulama mustalah hadis. Takrif hadis sahih. Ibnu Hajar tu takrif. Gapo zati bagi hadisun sahihun. Sebab kalau fikir kata kalau tak ada dia, tak ada dah. Lepas tu tak apa dia kena ada, gapo dia. Lepas tu tak ada. Lepas tu sepakat for dia tu. For muhaddisin, for naqdul hadis. Ibnu Hajar, Ibnu Suyuti, semua tu. Kita tahu mustalah sabit tu ya, sabit tu ilmu yang nak takhassus. Di sini muhim takhassus. Ya muhim takhassus sebab orang takhassus dia tahu apa dia zati, apa dia aradi. Tapi itu kita tak boleh orang tak tahu kalau misalnya kita orang nak fiqh, kita nak mendalil ilmu fiqh, dia tak boleh ulama nahwu mai kecek. Sebab ulama nahwu
Sungguh bukan makna bukan jahil dak, buaya kecek, tapi dia nak kita dekik kan, nak mendalami kata satu benda mana zat yang aradi, dia tak boleh. Dia tak lepas tidak kepada takhasus. Seperti kita nak takrif solat, nak takrif zakat, nak takrif apa saja. Jadi Imam Nawawi kita kata contoh. Jadi Imam Nawawi perhotak dia tak minhak dia. Mana zati bagi sembahyang? Zati bagi sembahyang apa dia? Zati bagi solat apa zakat tu apa dia? Zati bagi siam tu gapo? Dia perhotak. Tapi itu ulama ni kita nak buat atau hum rijal nahnu rijal tak boleh. Kita tak boleh buat lekeh-lekeh dengan ulama sebab ulama perhotak nak cari zati suatu benda tu. Suatu benda kulli tu. As-solah kulli. Dah. Zati bagi solat apa? Pak kita kata kasus tak tahu. Dia kena ahli dia. Fuqaha Imam Nawawi Imam Rafi'i kita katanya. Sebab itu dia berhajat tak khusus. Pak kita tak kuasa nak mengatasi semua, tak pandai. Pada istilah, pada 10 istilah tu pening dah. 10 istilah tu nak tahu pening ah. Paling berapa istilah? Ni nak ayat tu bukan biasa ulama. Kita pergi pula ulama kalam, mutakallimin. Ya nak takrif apa saja tu, nabi, rasul, gapo zati bagi nabi, gapo zati bagi rasul. Tapi itu kita tak ada buat senang-senang main dengan ulama sebab kita tak hafal tahap tu. Kita tak hafal tahap tu. Kita ambil hak siap dah. Lepas tu dia buat hum rijal nahnu rijal. Allah. Tak gamuk. Jadi kecek tu jadi tak kenal jadi. Dia tak kenal dah. Dia bagi tak kenal sungguh. Orang kecek lagu tu dia tak kenal sungguh ulama. Orang tu tak reti tak hakikat ulama, otak dia duk guna tu apa dia. Ni. Sampai tu pas kita kata insan ni, siapa yang takrif insan? Kita ulama biologi, ulama sakut dengan benda hayawan. Dia tahu tahap insan gapo zati, lembu gapo zati dia, kucing gapo, kerbau gapo, arnak gapo, zati bagi arnak. Maka kembali kepada ilmu hayawan. Di pula pokok limau, pokok durian, pokok rambutan, gapo zati dia. Itu kembali kepada ilmu nabat. Berartinya ulama masing-masing duduk letih ke apa duduk latih. Dia nak takrif suatu benda, pertama kali kena dia nak takrif benda majhul. Pertama kali kena cari zati bagi benda majhul tu gapo dia. Kena tok lu situ. Kalau tak kuasa situ barulah pergi kepada aradi. Tapi kita nak takrif bukan mudah nak takrif. Berartinya semua kita pasal sini mana semua kuliah kita tahu ni kena ada zati, kena ada aradi. Aradi bukan arti, aradi. Nampak tak gitu? Ni baru kita tahu sini ulama ni kebiasa. Ulama boleh duk takrif nahwu, duk takrif fiqh, duk takrif usul fiqh, duk takrif apa saja lagi tak tu. Kita mari mudah-mudah. Apa tak itu apa dah kita ngaji malam ke apa dah tak itu afdal min apa royak kan gozah tu tu kebiasa tu dia perah otak dia tu berkata kita tak boleh buat senang main dengan ulama bagi ulama duk lebih khususnya ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita pecah pula sini dah kita pergi sikit lagi zati. Zati zati dah tak ada dia binasa. Aradi tak ada dia tak mengapa. Kalau ada molek, tak ada tak mengapa, tak binasa. Baik. Dua-dua ni pecah ambil dua. Siap kepala mak je mantik mak ambil tak ada orang tengok kita. Tak ada nak ngaji sakit kepala. Nah, tapi ingat mantik ni alat bagi segala ilmu. Ya sedia berat. Ya sebab pada ayat tu dah. Dia tanggung ke. Apa boleh tanggung ke pasti dia kena gagah. Orang lain nanti bina tah ya semua. Dah. Berarti dia ni kena kuat. Walaupun dia halus sikit ingat kita lah nipis ya. Tapi pengaruh habis segala ilmu. Zati tak ada. Kadang-kala tertentu bagi diri sesuatu tersebut. Tak boleh dia ada yang lain. Zati tak ada. Zati tak ada ni tertentu bagi mahiyatus syai', yakni bagi diri sesuatu. Tak boleh ada kepada yang lain. Kadang-kala mustarak. Apa mustarak? Ada dia, lepas tu benda ni juga ada di benda yang lain.
Ya ada mushtarak, ya ada mukhtas. Zati ni. Ya ada mushtarak, ya ada mukhtas. Begitu juga aradi, ya ada mushtarak. Aradi ni. Kadang-kadang benda aradi itu khah untuk dia. Apa khah untuk dia? Untuk bagi sesuatu benda tu. Tak boleh ada pada yang lain. Supaya kata manusia. Jadi aradi ni khah bagi manusia ya. Di benda lain ada. Seperti kita kata panam nulis. Qari, kati, dua ni. Dua ning ni aradi bagi manusia. Tapi dua ning tak boleh duduk di lembu kubah. Perak. Dua ning khas bagi manusia. Dipanggil mukhtas. Dah mukhtasun. Lepas tu satu lagi seperti berjalan. Manusia berjalan. Lepas berjalan dan sebuah manusia zati ke aradi. Aradi. Sebab manusia kalau tak berjalan, makna tak ada binasa manusia. Tapi kita kata berjalan. Adakah manusia saja berjalan? Tak. Lembu pun berjalan. Kucing pun berjalan. Kalau itu berjalan, dia panggil mushtarak. Bainal insan wa ghairihi. Ya, mushtarak di antara manusia. Jadi manusia pun berjalan. Lembu kubang kami pun berjalan. Baik. Jadi berapa dah? So, 2. Ni nak tu baik kuliah khamsah ni. Nak dapat contoh dah. Ni nak dapat contoh kuliah khamsah. 1, 2, 3, 4. Ada soal lagi. Soal lagi kita bahas lagi. Jadi kuliah khamsah ni kuliah 4. Kulli cara ijma ada 2. Zati aradi, cara tafsilah ada 5. Habis kuliah khamsah. Betul tak? Cara ijma, cara borang ada 2. Zati aradi. Tapi cara tafsil ada 5. Habis banyak kuliah khamsah. Kuliah 5. Lepas tu soal lagi tak apa kita kaji, sebab soal lagi tu mukhtalaf fi khilaf di antara ulama manatikah. Kita kaji hak muttafaq alaih. Hak ittifaq di antara ulama mantik. Zati, bila zati benar dalil. Makna kalau tak ada dia binasa. Ada 2. Apa ada 2? Makna kadang ada khah untuk dia. Lepas tu ada lain. Seperti kita kata kita pergi khah untuk dia. Seperti kita kata buah insan. Khah bagi insan ke apa? Natik bagi insan tu zati ke aradi? Zati. Berarti kalau manusia tak ada berfikir, bukan manusia lah. Walaupun nyamuk, sebab tak ada mukallaf. Lepas tu natik adakah dah di lembu? Tak ada. Jadi natik khah bagi insan, dia panggil mukhtas. Maka istilah kulli, zati, mukhtas, dia panggil istilah dalam kuliah khamsah yang faslun. Ada dah. Kita kisah tengah-tengahnya lah dah. Ada hak ni penting. Faslun. Kulli, zati. Kulli apa makna dia? Mayadu ala kasirin. Zati makna apa dia? Makan ada akhiran. Apa maksud? Kalau tak ada dia binasa. Mukhtas makna khah bagi sesuatu benda, tidak ada yang lain. Seperti natik khah bagi manusia, tak ada yang lain. Kalau ising mana khah bagi ising? Walam yaktarin bi zamani min azminah. Mana wadah dah? Ada. Makna tu dalam alam makna walam taktarin bi azminah ni lah. Khah bagi ising. Fa'il tak? Khah bagi ising. Tapi ya dalil zati. Mana kalau tak ada ni tak ada ising. Dia panggil mukhtas. Ada tak? Mukhtas. Satu lagi benda zati juga. Tak ada dia binasa, tapi ada di benda lain. Kalau nak sebut insan, hayawan. Ada tak? Kita manusia. Kalau tak ada hayawan, tak ada hidup, binasa bawah kita. Berarti hayawan dan sebuah kita zati. Kalau itu, adakah kita hanya soalnya hidup? Ada. Lembu pun hidup. Kerbau pun hidup. Kucing pun hidup. Kalau gitu mushtarak. Kulli zati mushtarak. Apa mushtarak? Mushtarak bainal mahiyatu syai' wa ghairiha. Jadi mushtarak di antara manusia dan lain pada manusia, iaitu hayawan. Maka hayawan dan sebuah insan dia panggil apa? Jinsun. Bahasa Inggeris panggil jinas.
Bahasa ilmu saya panggil jinas. Jin. Jin. Bahasa Arab panggil jinsun. Susah mak. Kena sosoi tak lagi apa. Nak pergi buat lerek tak boleh. Sebab kita baca sejarah tu tak boleh. So dia mantik patut kena tadqiq, kena hati supaya kita nak memahami, nak tadbiq qawaid. Satu kuliah, ni kuliah satu, ni kuliah dua, ada ketiga. Ini semua kuliah khamsah. Nah, apa lagi kita? Jadi astagfirullah. Lepas tu dah. Jadi hak musytarak panggil jinsun. Kalau kita nak tadbiq dalam ta'rif gak, kalau isim mana jinsun fi ta'rif? Kalimatun. Ni kalimatun ni. Maka kalimatun ni kita kata ni kalimatun zatiyat bagi isim. Kalau tak ada kelimah bukan isim lah. Nak panggil apa lagi? Isim ia kelimah dah. Kelimah juga adakah isim saja? Dah. Fa'il pun kelimah, harah pun kelimah. Kalau itu kalimatun dari ta'rif isim musytarak di antara isim fa'il harah. Kalau itu kalimatun dari nasbah isim panggil jinsun fit ta'rif. Jenis. Apa makna jenis? Iaitu kulli, zati, musytarak. Apa makna faslun? Kulli, zati, mukhtas. Apa lagi? Kita pergi belah-belah ni. Belah ni baik ya. Dan kita belah ni supaya cuma dia beza sini ya. Kulli aradi. Apa makna aradi? Kalau tak ada dia, tak binasa. Seperti berjalan, pandai menulis, pandai baca, nasbah manusia. Kalau gitu ia supaya juga ada mukhtas, ada musytarak. Hak mukhtas seperti pandai menulis, pandai baca. Pandai menulis, pandai baca, nasbah manusia panggil aradi. Kenapa panggil aradi? Sebab manusia tak pandai menulis, tak pandai baca, tak binasa. Ada tak binasa. Adakah tulis dengan baca ni ada di yang lain pada manusia? Jawabnya tak. Khah bagi manusia. Maka kulli aradi mukhtas mustalahat kulli khamsah panggil apa? Khassah. 3. So 2 3. Ada 2 kulli khamsah. Kita wadu kat 5, kita wadu dah. Lepas tu satu lagi hak musytarak. Apa makna musytarak? Sekutu. Maknanya sepakat. Ada di manusia kita kata, ada di yang lain. Seperti berjalan. Maka berjalan nasbah manusia zati ka aradi. Aradi. Kenapa panggil aradi? Sebab kalau tak ada berjalan manusia tak binasa. Pak kita buat soalan berjalan, adakah manusia saja berjalan? Tak, lembu pun berjalan, kucing pun berjalan. Ia panggil musytarak. Kalau itu kulli aradi musytarak mustalahat ilmu mantiq panggil apa? Dia panggil aradul am. Pak semua. Akhir sekali kita tengok musannif kita. Musannif kita rahimahullah taala, iaitulah akhir sekali nau. Nau ni apa dia panggil? Nau ni saya tak ingat bahasa Inggeris kan apa nau. Species. Species. Nau panggil species. Ni jinas. Dia tak ingat 3 ni ada istilah dalam Inggeris dah. Nau ni species. Kalau itu nau, apa nau? Tamamumah ya sempurna sesuatu. Mana sempurna sesuatu? Kita kata contoh insan. Insan ni tamamu syai. Sempurna. Kita ni insan. Isim. Nau. Isim sempurna. Nau. Pada dah. Isim nau. Kita kata ilmu mantiq. Nau. Kita kata ilmu mantiq. Nau. Satu ilmu. Ya. Dia panggil nau. Sebab apa? Dia ada ta'rif dia. Ilmu mantiq ada ilmu yubahsu'an. Kalau tu ilmu mantiq kita kata dalam ta'rif kita ngaji dulu lah. Ilmu yubahsu, kalau kita rujuk ke ilmu yubahsu. Panggil dah. Jadi mantiq tu apa? Dia ilmu dah. Mantiq ialah ilmu. Berartinya mantiq dalam dia ilmu. Maknanya kalau kita buat ilmu tu baik, tak ada mantiq. Tapi kita katanya maknanya ilmu dan sebuah mantiq panggil zati. Sebab kalau kita buat ilmu bukan mantiq. Tak ada lah mantiq.
Lepas tu mati tak ada ilmu tu adakah mati saja? Tak. Kalau itu ilmu ni nasbah mati panggil jinsun. Sebab kulli zati mushtarak. Sebab ilmu jinsun. Nahu apa ilmu, sorah apa ilmu, fiqh apa ilmu, ilmu laka. Apa mana hak muhtah bagi dia? Yubhasu an ma'lumat tasawwuriyah ila tu hak tak dipanggil tu, hak tu muhtas bagi dia. Sebab apa? Tauhid tak ada kecek hatu. Fiqh tak ada kecek hatu. Mustalah hadis tak ada kecek hatu. Tak ada, mati saja. Itu dipanggil muhtas. Tapi muhtas zati. Sebab kalau kita yubhasu tu tak ada kat mantik. Dia panggil faslun. Apa tak? Faslun. Satu lagi ke apa? Nau. Nau ni tamamu mahiyah. Tamamu mahiyah kalau itu musannaf kita duduk sini. Nau dia panggil tamamu mahiyah. Dia panggil naun. Contoh insan. Hak ni contoh natik. Hak ni contoh hayawan. Hak ni contoh masin, berjalan. Hak ni contoh katib. Kok 5. Cukup kuliah khamsah. Jadi kuliah khamsah dah cukup. Jadi tamamu mahiyah dia panggil nau, insan. Benda hak kita nak takrif tu panggil nau. Ingat molek, benda hak kita nak takrif ikut apa saja dia panggil nau. Nau kadang-kala Allahu a'lam.